Tuan betul. Apa yang disebutkan oleh Ketua Ibu Timur adalah pendapat pribadinya. Tetapi pendirian majoriti ahli-ahli PAC menyokong saya sebagai dalam memuluskan mesyuarat, dan yang penting ahli-ahli pembangkang, 2 daripada 5 ahli pembangkang bersetuju supaya saya teruskan. Jadi conscience saya clear dan kita tidak memihak kepada siapa. Terima kasih. Pembangkang sokong untuk tunjuk kita ada demokrasi di Pakatan Rakyat. How free we are, how liberal we are. Tapi tak apalah. We leave it to your conscience lah. Sama ada. Sebab itu kenapa yang berhormat duduk dalam dan tak menentang apabila cadangan dibuat bahawa Lim Leong Sik dipanggil, apabila cadangan dibuat Chan Kong Choi dipanggil, yang berhormat tentang. Oleh kerana comrade in arms. Sebab itu tak patut di sini. Tak patut duduk sana. Kenapa Peguam Negara dipanggil belum dipanggil? Peguam Negara ada buat kedudukan bahawa 4 letters of support illegal, salah guna kuasa, salah laku. Adakah panggil beliau? Kenapa MACC? Ya, okey. Betul, bukan saya nak berdebat dengan Ibu Timur. Semua yang dibincangkan dalam PAC akan diedarkan dalam handset. Yang berhormat boleh melihat apa yang disebut, apa yang saya sebagai pengerusi menyebut, apa yang orang lain sebut. Dan lepas itu barulah yang saya cadangkan yang berhormat boleh buat komen positif atau negatif. Terima kasih. Thank you. Bukankah benar bahawa MACC Chief Commissioner ditanya semalam bahawa adakah apa-apa jenayah berlaku apabila 4 letters of support dibuat tanpa langgar Financial Procedure Act? MACC Commissioner masa itu kata tidak ada apa-apa salah. Wahal Peguam Negara kata itu salah. Pendirian kertas kepada Kabinet yang berhormat ada baca Julai 2007, bukan? Adakah? Ingatkah? Dan kenapa tak panggil Peguam Negara? Kenapa tak panggil Lim Leong Sik? Kenapa tak panggil Chong Kong Choi? Kenapa tak panggil Cho Chi Hyong? Kenapa tak panggil Yap Pian Hon? Kenapa tak panggil Ting Chiu Pei? Kenapa? Tuan Betul, minta izin. PAC telah buat keputusan untuk memanggil Peguam Negara sesudah PAC memutuskan apakah soalan-soalan yang akan dikemukakan. Kita tidak mahu PAC membuat soalan-soalan yang seperti Ipoh Timur bangkitkan kiri kanan sampai tidak tahu pangkal punca. Jadi kita buat secara profesional, dan 30 hari bulan ini kita akan membincang apa soalan-soalan yang akan ditanya kepada Peguam Negara. Dan itu bermaknanya kalau perlu kita akan panggil Peguam Negara. Bolehkah kita sedut jaminan bahawa PAC akan siasat mengenai 4 letters of support asal usul skandal ini? 4 letters of support kenapa boleh dikeluarkan oleh Menteri Pengangkutan? Kenapa Kementerian Kewangan tak langsung tak tahu? Akankah dia siasat? Akan PAC siasat? Akan panggil Menteri Kewangan masa itu Ya, bekas Perdana Menteri? Yang Hormat, ini macam dialog. Saya jawab dia. Saya cukup yakin Yang Hormat akan buat apa yang patut tu. Terima kasih, saya akui pada Tuan Betul. Okey. Sebab itu kita lihatlah. Kita tak mahu PAC menjadikan satu cover up untuk PKFZ scandal. Kita tak mahu PAC menjadi satu cover up. Apa yang kita perlu ialah satu Royal Commission of Inquiry. Royal Commission of Inquiry untuk siasat segala aspek PKFZ scandal. Oleh kerana inilah scandal of scandals, mother of scandals, of all scandals di Malaysia. Mother of all scandals, ibu semua skandal-skandal di sini. Yang berhormat Minister for International Air Shows, ya sangat garang, dia hero di luar. Dalam saya kata dia penggucut. Bukan sahaja kemukakan satu ministerial non-statement, tetapi mengenai ketirisan satu sekolah Cina rendah, RM30,000 dia jadi hero. Mengenai salah laku, salah guna kuasa, skandal RM12.5 bilion, yang berhormat Presiden MCA lari pengucut. RM30,000 dia hero, RM12.5 bilion dia pengecut. Dan dia kata bahawa Betul mesyuarat. surat Betul mesyuarat. okey. Ya, Yang Hormat.
36/12 mengelirukan Dewan. Datuk Speaker, semasa ministerial statement dan sesi soal lisan diperjelaskan 12.5 bilion ini adalah jangkaan andaian yang dibawa oleh Pricewaterhouse. Itu pun menjelang 2051 termasuklah 5 bilion interest yang dikenakan kepada PKA kalau mereka tak membayar ataupun lambat membayar soft loan tersebut. Tapi disebut oleh Ipoh Timur sebagai skandal penipuan. Ini mengelirukan sebenarnya. Ini yang kita rasa Ipoh Timur ni memang sebenarnya adalah kaki putar belit, Tuan Speaker. Dan dia ni sebenarnya bukan makhluk. Baik. Tak apalah. Ipoh Kita maafkanlah. Ha? Ipoh Timur, saya Ya, satu saja. saya menggolong. Saya dengar Yang Hormat mengatakan 15 minit. Menteri tu tadi, itu perkataan yang guna Yang Hormat tadi patut tak boleh lontar dengan ahli parlimen Yang Hormat. Itu tak boleh digunakan. Ha. Sesungguhnya pun itu betul. Yang Berhormat mengatakan perkara yang Ya, belum tentu ni. sungguh itu betul, tak boleh gunakan istilah saya itu. tak ada mengatakan dia betul Yang Hormat. Ada satu perkataan. Well, itu betul. Saya boleh justify. Saya sudah justify. Dua contoh. Luar kata rela untuk menerima debate dalam sini dalam takut. Luar hero, inside coward. Kedua ialah mengenai RM30,000 ketirisan sekolah. Ini Yang Hormat. Perkataan kawat ini Yang Hormat. Jangan diguna Yang Hormat. Tak boleh diguna Yang Hormat. Yang Hormat, saya memahami bahasa orang Yang Hormat. Saya tidak mahu Yang Hormat menggunakan perkataan kawat kepada mana-mana ahli parlimen. Dan okey. Yang Berhormat Ipoh Timur, adakah ianya benar bahawa jumlah 12.5 bilion tu wujud kerana kerajaan tidak ada, bukan kerajaan, LPK, Lembaga Pelabuhan Kelang, tidak ada wang untuk membayar wang hutang mereka untuk kerja-kerja yang dibuat oleh pihak Kuala Dimensi. Oleh sebab itu interest-interest yang baru kena diadakan, kena dikenakan supaya mereka dapat meneruskan pinjaman yang sedia ada di sana. Oleh sebab itu bukannya kerana soft loan tidak bayar, ia adalah kerana LPK tidak ada wang untuk membayar hutang-hutang yang ada dalam LPK buat masa ini. Ya, betul. Ini apabila 2007 saya sebut mengenai 4.6 bilion ringgit, saya pun diserang sama-sama sekarang saya diserang oleh Yang Berhormat Batu Pahat. Oh, mana ada 4.6 bilion ringgit? Sekarang 7.4 bilion, 12.5 bilion ringgit. Dan di sini saya mau akhiri dengan lagi pertanyaan yang terakhir kepada Yang Berhormat Menteri. Bukankah benar apabila bail out keputusan dibuat oleh Kabinet Julai 2007, sebab yang utama ialah antara lain oleh kerana Lembaga Pelabuhan Kelang, sebuah badan berkanun kerajaan, tidak boleh dibiarkan menjadi insolvent, dan jaminan kerajaan perlu diberi untuk mengekalkan keyakinan pelabur ke atas bond yang diterbitkan. Sekiranya Lembaga Pelabuhan Kelang tidak dapat menebus balik bond yang diterbitkan, ia akan memberi imej yang negatif terhadap kerajaan, di mana kerajaan diugut untuk bail out dengan wang rakyat 12.5 bilion ringgit. Kenapa satu kerajaan sampai satu tahap di mana perlulah di held to ransom? Dan parlimen tak boleh di held to ransom. Kalau begitu lebih baik kita bubar parlimen, election yang baru. Terima kasih.